Perkara yang kita cakapkan ni bukan main-main. Sekali kau dah masuk ke alam lain, musibah akan datang kalau dalaman kau tak kuat. Tapi dalam kes saya kena tengok benda tu dengan mata kasar sendiri, Maktam. Bismillahirrahmanirrahim. Tajaz li'ashika anka al-hijab. Bersedialah, ia akan dibuka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Aziz Mahmazani ingin menceritakan latar belakang filem Al-Hijab yang telah diberi tugas oleh Puan Mona Hayati untuk subjek komunikasi dan penyiaran Islam. So, Al-Hijab ini merupakan sebuah filem seram lakonan Piri Indri, Nur Fathiah, Maimun Muttalib dan Nur Albania. Filem ini ditayangkan pada 6 Oktober 2011 di Malaysia. Okey, untuk saya ringkasnya, filem ini Rafael ini merupakan seorang pelakon yang tidak mempercayai kewujudan hantu. Satu hari dia ditawarkan watak utama untuk membintangi sebuah filem seram. Dia yang Nak berlakon filem? Kalau abang kasih memang nak sangat lah. Sebenarnya aku dengan Cik He tak begitu yakin kalau kita nak panggil budak baru berlakon filem watak penting pula tu. Tapi lepas tengok tape audition kau, aku rasa kau ada potensi ni. Dia yang terkejut dengan tawaran tersebut teruja dan berusaha untuk menjual peranannya sebaik mungkin. Malangnya, Rafael tidak berjaya memperolehi perasaan takut yang dapat memuaskan hatinya. Puas di berhujung ke tempat yang dikatakan berhantu tapi tidak pernah melihat kelibat malu itu. Teman wanita Rafael iaitu Kis yang pelik dengan Rafael itu mengadu respect pada ibunya. Ibu Kis kemudiannya memberitahu Rafael mengenai apa itu hijab. Rafael berpeluang untuk melihat makhluk halus jika hijab dibuka. Namun hanya orang tentu saja mampu buka hijab tersebut. I rasa Mama tahu kot. Kejap tanya Mama. Mama tahu tak hijab boleh buang? Hijab? Siapa nak buang? Si Raf. Setahu Mama lah, hijab tak boleh buang. Tapi buka boleh lah. Sebab Mama pernah dengar kat kampung dululah yang ada orang yang boleh buka hijab. Tapi masa tu Mama kecil lagi. So, penerbit untuk cerita ni ialah Hisham Al-Karim. Dia bersama dengan PND, penulis PND, lakon layar oleh PND dan dibintangi oleh Nur Fathiah, Maimun Muttalib dan Nur Albania. Lepas tu dia ditayangkan masa 2011, tempoh tayangan hanya 90 minit. Pembayaran untuk filem ni dikatakan 1.62 juta, pecah panggung ialah 2.2 juta. So, pembikinan filem ini, pengembaraan ini dilakukan sekitar daerah Keluang, Johor. Keseluruhannya, filem ini dipuji oleh pengkritik yang merasakan keseraman semasa menonton filem ini. Ternyata PND boleh hilang tarinya dalam mengarah filem-filem seram. Walaupun beliau berkarya bersama syarikat baru, beliau berjaya membuat penonton merasa setiap babak yang seram diterjemahkan dari Perak. Lakonan pelakon veteran seperti Maimun Muttalib sebagai pawang berjaya menaikkan mood seram dengan lontaran nada percakapan yang dilihat berjaya memberi imej seram watak yang dibawanya. Kita tinggalkan kereta kau dekat sini. Depan sana tu ada lorong untuk masuk ke dunia orang halus ni. Aku ndak. Sampai sana nanti engkau kuatkan semangat. Lakonan PND dalam filem ini masih sama dengan lakonnya dalam filem seram yang dilakonnya, cuma ada sedikit perubahan. Lakonan Nur Fathiah kelihatan sedikit kaku semasa melakon babak ketika dia masuk. Apapun, filem ini menjadi filem seram terbaik bagi PND selepas filem sebelum. Okey, sekian dari saya untuk part saya untuk bahagian pengenalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil bin Ismail. Seterusnya saya akan menceritakan tentang bahasa yang digunakan di dalam filem Al-Hijab, grafik dan juga muzik latar belakang sepanjang filem ini ditayangkan. Okey, pertama sekali iaitu bahasa. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Melayu, iaitu keseluruhannya menggunakan bahasa Melayu dan sedikit bahasa Arab, di mana surah-surah yang dibaca atau ayat-ayat yang dibaca di dalam filem. Pejam mata kau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tajahaz لتعشف عنك الحجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. تجهز لتعشف عنك الحجاب. تجهز لتعشف عنك الحجاب. Dan bahasa yang digunakan ini dapat difahami dengan baik oleh penonton seperti saya yang sangat faham dengan jalan cerita yang diceritakan dalam filem Al-Hijab. Iaitu saya boleh ulas sedikit di mana seorang pemuda yang tidak mempercayai tentang perkara-perkara halus, yang ingin melihat dan ingin tahu bagaimana rupa dan juga rasa bila berjumpa dengan makhluk halus. Ia diberi nama Rafael, yang pemuda yang sangat-sangat ingin tahu tentang apa itu kewujudan makhluk halus. Jadi pada suatu masa dia mendapat satu mesej telefon yang di mana dia perlu berjumpa dengan seorang wanita susuk tubuh nenek, wanita tua, di mana dia boleh membuka hijab, iaitu pandangan mata kita daripada boleh melihat benda-benda yang gaib, iaitu wanita yang bernama Mak Hitam, dibintangi oleh Maimun Muttalib. Aku tahu engkau perlukan pertolongan, sebab itu aku hantar pesanan tu. Tapi saya tak faham macam mana makcik dapat nombor telefon saya. Mak Hitam. Panggil aku Mak Hitam. Okey. So, jadi di situ penggunaan bahasa dalam cerita ni yang digunakan sangat-sangat baik, sehingga saya boleh faham dan juga saya boleh menerangkan sedikit apa yang saya lihat dan juga apa yang saya tonton pada filem Al-Hijab ini. Okey, seterusnya tentang penggunaan grafik yang digunakan dalam filem ini, iaitu resolution 24p, di mana filem ini ditayangkan pada 2011. Perfilman atau cerita-cerita yang begini yang ditayangkan dalam pawagam dan televisyen akan menggunakan resolution grafik 24p. Berbeza dengan penggunaan resolution grafik pada masa kini, iaitu pada masa kini kita boleh mencapai 720p, 1080p dan juga yang terbaru ialah 4K, iaitu 4K, yang boleh memberikan satu pemandangan yang cantik untuk kita menonton filem
ataupun cerita-cerita yang ditayangkan di Power Cup ataupun di televisyen. Okey, yang terakhir ialah dari segi muzik yang digunakan sepanjang filem ini dibuat. Muzik yang digunakan amatlah baik bagi saya seorang penonton, di mana ada di babak-babak yang sangat penting untuk menggunakan muzik. Contohnya pada babak seram, dia menggunakan satu muzik yang buatkan penonton rasa takut dan juga terkejut. Dan itu yang membuatkan penonton rasa cerita ini sangat sampai dengan penggunaan muzik yang sangat-sangat tepat pada masanya. Contoh pada babak seram, babak kelakar, berbual dan sebagainya. Okey, jadi keseluruhan cerita ini, filem Al-Hijab ini menggunakan muzik yang sangat sepadan dan juga baik bagi saya seorang penonton melihat filem Al-Hijab ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazi Nur Haikal bin Zainal. Okey, sekarang saya akan menyambung tentang konsisten dan koheran cerita Al-Hijab ini. Maksudnya jalan cerita Al-Hijab ini berkait ataupun tidak dengan tajuk filem yang diberi, iaitu Al-Hijab. Okey, pada saya filem ini yang diarahkan oleh Pierre Andre sendiri, ini sangat berkait rapat dengan tajuk filemnya, iaitu Al-Hijab. Kerana kita dapat tahu sedikit sebanyak ataupun kita dapat menambah ilmu sedikit sebanyak selepas menonton filem Al-Hijab ini, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Okey, yang baik boleh diikuti dan yang buruk itu perlulah kita tinggalkan, seperti bercakap besar dan berjumpa dengan Tok Bomoh ataupun yang seangkatan dengannya untuk membuka hijab ataupun untuk berurusan dengan jin ataupun makhluk halus. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Sufi Fahmi. Saya akan cerita sikit yang apa yang saya tonton kat movie Al-Hijab, yang tentang ulasan berkaitan dengan masa kini atau keadaan semasa. Kemampuan yang kita tahu, kemampuan mata batin atau dikatakan mata hijab, sebenarnya telah memiliki oleh setiap manusia ketika lahir ke dunia ini. Secara alami, mata batin manusia itu ada yang tertutup, setengah terbuka atau sudah terbuka. Namun hanya sedikit yang mata batinnya telah terbuka secara alami, dan sebahagian besar sisanya yang masih tertutup. Apa yang orang dulu cakap kan? Pertama, mesti ada kain yang tutup muka yang macam pudar tu. Kedua, selaput aura yang melindungi mata kita supaya kita tak nampak apa-apa pun yang mereka buat. Sebab Allah tu maha adil dan mengetahui. Pada nanti, sebab itulah dia letak hijab kat mata kita. Kalau tak, macam-macam benda yang kita boleh tengok tau. Hijab tu boleh dibuang? Yang tu Aunty tak sure. Tapi, masa Aunty kecil-kecil dulu, ada orang kampung yang boleh buka hijab untuk tambahkan ilmu. Aunty tahu tak mana Raf boleh buka hijab? Ya betul, Raf. Raf betul-betul nak cuba nanti. Orang cakap Mama, dia degil nak buka juga hijab. Apa kata cuba Raf cari kat internet? Perpustakaan pun boleh. Mesti ada kan? Okey. Apabila membuka mata hijab mempunyai dua perkara, iaitu kebaikan dan keburukan. Yang pertama, yang kebaikan, ia memberi kesedaran kepada kita dan bagi mengingatkan Allah SWT
Ia juga boleh mengingatkan kita menjaga solat fardu, tekan solat 5 waktu, dan tak akan terlupa ajaran Nabi Muhammad SAW. Keburukannya, kita tidak akan dapat hidup dengan aman. Ia juga boleh membuat kita tak betul atau dikatakan gila dan boleh mengganggu pemikiran kita. Sekian, terima kasih. Okay, so nama saya Muhammad Faris Najmi bin Fauzi. Saya punya bahagian, saya akan bukan membentangkan, tapi saya akan berkongsikan sedikit hasil dapatan saya tentang cerita Al-Hijab yang kami semua pilih. Okay, so firstly, saya akan menjelaskan tentang keaslian cerita ini. Okey, hasil dapatan saya di YouTube, saya lihat satu video tentang ataupun seorang wartawan membuat liputan atau membuat sesi temu bual kepada P. Andir, iaitu pengarah cerita Al-Hijab ini. Dia bertanyakan kepada P. Andir, adakah cerita ini cerita based on sesuatu karya, atau maksudnya daripada sebuah buku atau novel, ataupun daripada pengalaman beliau sendiri dalam membuka hijab beliau sendiri. So jawapan P. Andir kat sini adalah beliau mengatakan bahawa cerita Al-Hijab ini adalah hasil karya dia sendiri. Maksudnya beliau tidak mencedok daripada mana-mana novel. And then cerita Al-Hijab ni pula memang tak ada kena-mengena dalam kehidupan beliau. Maksudnya beliau tak ada pergi menjumpa seorang dukun atau tok umur untuk membuka hijab. Okey, aku nak refresh balik Al-Hijab. Al-Hijab ni diterbitkan oleh Empat Samudra. Basically Empat Samudra ni adalah plantation company lah. Filem ni ditulis oleh aku sendiri, dan screenplay pun aku buat juga. Aku juga yang mengarah, aku juga yang berlakon. Cuma bukan aku je yang keluar duit, guys. Tapi cerita P. Andir ni, dia membuat satu cerita yang lain, iaitu cerita Al-Hijab, iaitu cerita tentang seorang artis mendapat watak untuk membawa watak cerita dalam cerita seram, tetapi P. Andir ni tak ada jiwa. Maksudnya bila dia berlakon tu, feel ketakutan ni tu tak ada. So macam-macam cara dia buat nak untuk menghidupkan watak tu. So bila tak ada syuting, dia pergi antara babak-babak yang ada dalam tu lah, dia pergi ke rumah kosong untuk berjumpa sendiri dengan benda tu, tapi tak jumpa. So dia tak ada rasa takut. And then last sekali dia ada dapat satu macam idea, ataupun ada orang memberi idea, iaitu pergi berjumpa seseorang untuk membuka hijabnya sendiri. Okay, so dekat sini kita nampak yang P. Andir ni macam lakukan sedikit kesilapan, sebab manusia dengan makhluk halus tidak boleh duduk dalam satu dunia. Sebab itu Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, pisahkan antara dunia kita dan dunia makhluk halus tersebut. So kita sebagai manusia, kita perlu percaya tentang benda gaib, iaitu seperti benda gaib bukan sekadar makhluk halus, tapi lebih kepada syurga, pahala, dosa, neraka,
dan sebagainya tu semua, benda tu kita tak nampak, tapi kita sebagai orang Islam kena yakin sebab benda tu ada. So dari segi makhluk halus ni sepatutnya kita tak payahlah nak pergi cari ke apa sepatutnya. Okay, so last kali saya akan berkongsi sedikit kepada semua tentang apa yang saya rasa boleh ditambah baik. Okay, dari segi makeup saya tak nak ulas apa-apa, sebab bagi saya makeup tu kira dia mengikut level pada zaman tersebut, iaitu boleh dikatakan makeup tu dia mencapai standard lah. Maksudnya seram tu, makhluk halus tersebut nampaklah dia punya karakter, maksudnya keseraman dia, ketakutan yang boleh ditontonkan kepada penonton. So makeup better lah. So saya akan ulas dari segi penceritaan, iaitu penceritaannya adalah bagi saya Pek Andai bolehlah buat satu cerita tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang individu yang dapat melihat makhluk halus pada usia yang kecil lagi dah dapat lihat. So bukanlah cerita yang melibatkan seseorang individu pergi berjumpa dengan orang yang tak sepatutnya, yang orang melakukan kurafat, perbuatan yang kurafat, perbuatan yang syirik kepada Allah SWT semata untuk membuka hijab. Sepatutnya beliau Pek Andai bolehlah membuat cerita tentang bagaimana kehidupan ataupun kisah perjalanan seseorang individu sekiranya diberikan keistimewaan oleh Allah SWT dalam mendapat hijab yang terbuka semenjak daripada kecil lagi. So itu saja penambahbaikan yang saya rasa boleh beliau ini tambah pada masa akan datang. Mungkin akan ada al-hijab 2 tapi yang tak ada kena-mengena dengan al-hijab, tapi penceritaan yang baru. So Pek Andai bolehlah membuat sesuatu yang baru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atif Ahmad Amran. Saya akan menyambung ulasan filem ini dan saya akan simpulkan secara ringkas pengajaran kita dapat ambil daripada filem ini. Okey, kesimpulannya ialah kita berdasarkan filem ini, pengajaran yang kita dapat ambil ialah kita tidak boleh bercakap terlalu besar tanpa memikirkan impak terhadap diri kita pada masa akan datang. Seperti Rafael yang pelakon utama yang terlalu cakap besar, tidak takut dan ingin berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib ini, dan pada akhirnya ia memakan dirinya sendiri. Semalam I pergi kota selama tu tau. You bohong? Serius, I pergi seorang-seorang lagi tau, okay? Okay, you nampak apa-apa tak, Bi? So far tak nampak apa-apa pun. Biasa je, tak ada hantu pun macam orang cakap. Oh yeah, mungkin you ni bukan orang nampak hantu kot. What do you mean by tak boleh nampak? Yelah, means that hijab you kuat lah. Tak boleh nampak hantu. Hijab? Atau I ada cerita tau pasal hijab ni. Macam mana kalau I nak buang hijab ni? Siapa yang nak buang hijab, sayang? Hijab ni, orang gila pun memang tak nak buang lah. Tak nak nampak hantu. Tapi masalahnya sayang, you pun tahu kan, I berlakon ni I kena rasa takut. Kalau I tak nampak hantu, macam mana nak rasa takut? Seterusnya ialah kita tidak boleh terlalu degil dalam sesuatu perkara yang melibatkan dua alam ini. Kerana apabila kita tidak mahu mendengar kata-kata orang yang lebih berpengalaman, orang-orang yang berilmu daripada kita dalam bidang-bidang gaib ini, akan betapa bahayanya pada diri kita yang ia boleh membawa malapetaka yang buruk terhadap diri kita sendiri. Aku nak minta izin tutup semula hijab kau. Kalau tidak, aku tak boleh nak kuncinya balik. Boleh tak Mak Tan yang tutup dulu? Saya masih belum puas lagi. Bahaya untuk engkau. Perkara ni bukannya main-main. Saya cuma minta satu hari je lagi. Aku tak boleh kunci sebab engkau tak izinkan. Tapi kunci tu ada pada aku. Orang lain tak boleh tolong. Engkau dengar tu. Selain itu, berdasarkan filem ini juga, kita tidak boleh terlalu mengikut kata hati yang hanya menginginkan keseronokan dan ketidakpuasan. Kerana perkara-perkara gaib seperti ini kita tidak boleh dibawa main. Kita tidak boleh dibawa main sesuka hati kita sendiri.
Dan hijab mata kita tidak boleh dibuka sesuka hati, hanya kerana perasaan yang ingin melihat perkara-perkara gaib ini. Kerana kita dalam Islam wajib beriman untuk mempercayai perkara-perkara gaib, kerana ia sudah termaktub dalam rukun iman kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mengerjakan sembahyang serta membelanjakan atau mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Perkara-perkara gaib ini bukan hanya tertakluk ataupun terhadap makhluk-makhluk halus seperti jin, syaitan, iblis dan lain-lain. Perkara-perkara gaib ini juga ialah mesti beriman pada hari akhirat, malaikat, serta perkara-perkara yang kita tidak nampak dengan mata kasar kita sendiri. Oleh itu kadang-kadang kita jangan hanya memfokuskan terhadap makhluk-makhluk halus seperti jin dan lain-lainnya, kerana kita wajib beriman terhadap perkara-perkara gaib. Oleh itu kita tidak perlu lagi ragu-ragu dengan perkara-perkara yang kita tidak boleh lihat dengan mata kasar kita sendiri. Seterusnya, berdasarkan jalan cerita filem Al-Hijab ini juga, filem ini menarik dan mudah untuk difahami kerana jalan cerita dia tersusun dengan rapi dan jelas menunjukkan bahawa membuka hijab ini adalah satu perkara yang tidak diingini oleh manusia biasa, kerana berdasarkan petikan skrip daripada filem ini, iaitu yang dimainkan oleh pada Mak Cheese, ia memberitahu bahawa orang gila pun tak nak buka hijab. So kita dapat melihat pada sini, bukan hanya orang yang normal tidak akan meminta untuk membuka hijab sesuka hati tanpa ada asbab yang kukuh ataupun kuat. Akhir sekali, perkara yang saya dapat rumuskan ialah kita jangan mencabar sesuatu perkara yang bukan setanding dengan ilmu kita, yang kita sebagai manusia biasa, kita perlu sedar tahap ilmu kita di tahap yang mana. Jika ilmu tidak cukup, jangan kita terlalu cakap besar, takbur, riak dan mencabar satu perkara yang memang bukan standard dengan kita. Seperti contoh dalam filem ini, Rafael yang tidak mempunyai ilmu secukupnya tetapi terlalu berani untuk berinteraksi dengan perkara-perkara gaib yang ternyata memang ada dan kita wajib mempercayainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Maksudnya sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Surah Al-A'raf ayat 27. Sekian daripada saya, Muhammad Atif bin Ahmad Amran. Terima kasih diucapkan banyak-banyak kepada Ustazah Dr. Nur Hayati, kepada kami rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain macam korang, penakut. Aduh, pengacut. Lo, amai dong lo. Jangan cakap besar, pisang tak? Danny orang 9 tau. Orang 9 ni tak takut pada hantu ko, jembalan ko, apa-apa ko. Semua tak takut. Hantu je takut dengan... What?